Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasa, petang ni kita mulakan pengajian lentera santri kita. Kita akan sambung. Macam biasalah, awal-awal ada ulangan Nahu pagi tadi. Kita nak refresh balik je lah untuk apa yang kita belajar pagi tadi. Kemudian akan ada sedikit lagu lah, yang mana tasrif kita dah habiskan. Kita baru habiskan semalam lagu tasrif. Nanti kita akan sambung dengan lagu kaedah. Baiklah, sekarang kita akan buka pada muka surat yang ke-73. Baik, kita tengok pada muka surat 73, nombor yang ke-18. Okey, dia ada tanya, untuk bilangan 1 dan 2, ketentuan dia bagaimana? Cara dia. Okey, untuk 1 dengan 2 lah. Okey, mengikuti makdudnya dalam muannas dan muzakkarnya. Maknanya kalau makdud muzakkar, adat dia kena muannas. Adat dia kena muzakkar. Kalau makdud dia muannas, adat dia kena muannas, kena ikut. Contoh dia apa? Indi kitabun wahidun. Kitabun tu makdud. Jadi wahidun tu adalah adat. Adat dengan makdud dia kena sama. So kitabun muannas, makdud dia kitabun muannas, adat dia minta maaf, kitabun muzakkar, makdud dia punya adat dia tu wahidun tu adalah muzakkar juga. Sama juga macam indi majallatani thnatani, tu pun sama. Itu untuk muannas. Dan yang ke-19, tengok soalan yang ke-19. Dia tanya untuk bilangan 3 sampailah ke 9, ketentuan dia bagaimana pula? Macam mana ketentuan daripada nombor 3 sampai 9? Ketentuan dia berlawanan dengan makdudnya dalam hal muannas dan muzakkar. Kalau makdud dia muannas, adat dia kena muzakkar. Kalau makdud dia muzakkar, adat dia kena muannas. Dia berlawanan. Itu kalau untuk 3 sampai 9 lah. Contoh dia apa? Li salah satu kutubin. Lagi satu contoh, li salah su majallatin. Tengok, salah satu kutubin. Kutubin tu adalah makdud. Makdud dia muzakkar. Jadi adat dia kena muannas. Kalau macam yang majallatin, itu adalah muannas, makdud. Adat dia kena muzakkar, kena berlawanan. Dan kita tengok nombor yang ke-20, muka surat 74. Nombor yang ke-20. Baiklah, ini untuk apa? Bilangan 10, ketentuan dia bagaimana pula? Okey. Kalau 10 ketika mufrad, yang ini bukan murakkab, yang satu lah, maka dia berlawanan dengan makdud dia. Dan ketika murakkab sama dengan makdud dia. Contohnya apa? Okey, kita tengok yang mufrad dulu. Kalau mufrad ada fil fasli asyratu tullabin. Asyratu tullabin. Dia berlawanan. Tengok, tullabin tu adalah muzakkar. Jadi adat dia kena muannas. 10 asyratu. Lepas tu bawah dia fil qa'ati arba'ata asyara taliban. Dia kena kalau dia kata kalau murakkab sama. Arba'ata tengok muannas, arba'ata muannas, asyara muzakkar, lepas tu taliban untuk apa? Muzakkar. Baiklah. Lepas tu kita tengok. Jadi angka yang ni kita tengok dekat asyara lah. Kita tak payah tengok ke arba'ata. Kita tengok dekat asyara je. Sebab ni bilangan 10, asyara lah. Asyara taliban. Tengok akan sama, dua-dua muzakkar. Dan yang ke-21, bilangan puluhan, 100, 1000, juta, semua tu ketentuan dia bagaimana pula? Dia kata tidak terpengaruh dengan makdudnya. Maknanya tak kisahlah makdud dia muannas ke muzakkar ke, adat dia tetap sama. Contohnya apa? Fil masjidi khamsuna musliman. Tak ada khamsatuna musliman. Tak ada. Ataupun kita tengok fil masjidi situna muslimatan. Tengok dua-dua muzakkar. Maknanya tak terpengaruh langsung. Dia kekal je untuk kalau adat puluh ribu juta semua ni. Dan yang ke-22, makdud untuk bilangan 3 dengan 10 baca macam mana? Makdud dia kena baca sebagai mudhaf ilaih dan berupa jamak. Maknanya kalau makdud, benda yang dikira lah. Contoh macam salah satu kutubin. Kutubin tu makdud dia sampai daripada nombor 3 sampai 10, dia kena jadi mudhafun ilaih. Tengok, kutubin tu mudhaf ilaih kan, baris majrur, dan kena jamak. Bukan salah satu kitabin, tak boleh. Dia kena kutubin, jamak. Okey. Dan yang ke-23 pula ada makdud. Makdud untuk bilangan 11 sampai ke 99 dibaca macam mana pula? Dibaca nasab sebagai tamyiz dan berupa mufrad. Contohnya khamsata asyara taliban ke, khamsata asyara taliban, contoh dia akan jadi tamyiz. Kalau makdud untuk bilangan daripada 11 sampailah 19, makdud dia kena nasab sebagai tamyiz. Dan yang ke-24,
Makdud setelah bilangan 100, 1000 atau 1 juta dibaca macam mana? Makdud dia kena baca majrur sebagai mudhaf ilaih dan berupa mufrad. Baiklah, itu saja untuk ulangan nahwu pagi tadi. Kita akan tengok pada lagu lah pula. Baiklah, tasrif dah habis. Kita akan buka lagu nahwu pada muka surat yang ke 172. Ini lagu yang pertama untuk kaedah lah. Baiklah, pembahagian kalimat. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Kalimat itu jumlahnya ada 3. Kalimat isim, fi'il dan juga huruf. Isim itu adalah kata benda. Fi'il itu adalah kata kerja. Huruf itu kata yang tidak mandiri. Ingat-ingatlah itu pembagian kalimat. Ingat-ingatlah itu pembagian kalimat. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Macamnya isim itu ada 9. Yang pertama itu isim mufrad, bermakna satu seperti lafaz talibun. Bermakna satu seperti lafaz talibun. Yang kedua isim tasniah, bermakna 2, berakhiran alif nun dan juga ya nun. Contohnya talibani dan talibaini. Contohnya talibani dan talibaini. Yang ketiga isim jamak taksir, bermakna banyak, berubah dari mufradnya. Contohnya talibun menjadi tullabun. Contohnya talibun menjadi tullabun. Yang keempat jamak muzakkar salim, berakhiran waw nun dan juga ya nun. Contohnya talibuna dan talibina. Contohnya talibuna dan talibina. Yang kelima jamak muannas salim, berakhiran alif dan juga ta. Contohnya seperti lafaz talibatun. Contohnya seperti lafaz talibatun. Yang keenam itu asmaul khamsah, atau juga isim yang 5. Abun, akhun, hamun, famun dan juga dhu. Abun, akhun, hamun, famun dan juga dhu. Yang ketujuh isim ghairu munsharif,
atau juga isim tidak bertanwin. Contohnya Salmanu dan Ramadhanu. Contohnya Salmanu dan Ramadhanu. Yang ke-8 itu isim maksur, berakhiran alif jatuh setelah fathah. Contohnya asa dan juga fatah. Contohnya asa dan juga fatah. Yang 9 itu isim mankus, berakhiran ya jatuh setelah kasrah. Contohnya al-qadi dan juga as-sa'i. Contohnya al-qadi dan juga as-sa'i. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. InsyaAllah baik, itu saya ada huraikan sikit lah. Ada keterangan. Tadi kalau kita tengok dekat buku, dia ada tulis huruf tu kata yang tidak mandiri. Makna kata yang tidak mandiri ni perkataan yang tidak boleh berdiri sendirilah. Maknanya dalam satu jumlah kalau ada huruf sahaja tidak akan boleh. Memang tak akan. Dia mesti kena ada supporter. Supporter dia apa? Mesti ada isim ataupun fi'il. Kalau huruf sahaja dalam satu ayat memang mustahil, tidak akan jadilah. Baiklah, itu yang maknanya kata yang tidak mandiri. Maknanya huruf ni dia tak boleh berdiri sendiri. Kalau ada dalam jumlah, maknanya kena ada fi'il dengan isim juga yang kena support huruf ni. Lepas tu dekat contoh Salma, untuk contoh isim ghairu munsharif tadi, dia ada tulis Salmatu, tapi sebenarnya itu salah. Itu sebenarnya Salmanu, dia salah cetak. Salmanu. InsyaAllah itu saja untuk kelas kita pada petang ni. Jadi kami mengharapkan tuan-tuan dan perempuan boleh cubalah nyanyi lagu ni dekat rumah, supaya memudahkan tuan-tuan dan perempuan semua untuk menghafal. Itu saja. InsyaAllah yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Minta maaf atas segala kesilapan. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.